Hello, hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam Santai Look di Sepetang. Kalau anda mendengarkannya di malam, selamat malam. Manakala jika anda mendengarnya pada waktu siang, selamat siang ataupun selamat pagi. Alright, topik kali ini masih lagi berkenaan dengan saya, tak berkenaan dengan awak berdasarkan tajuk itu sendiri. So, um, hari ini 19 Januari dan sejak saya start berhenti melakukan kerja-kerja berat tu dah lebih kurang sebulan lebih lah, lebih kurang sebulan, hampir nak masuk sebulan setengah macam tu. Alright, so sebelum ni saya ada buat satu hipotesis bahawa uh, keadaan tangan saya tu dipengaruhi juga dengan aktiviti saya menaiki motosikal, dan ternyata um, sehingga saat ini saya boleh membuktikan hipotesis itu adalah betul lah. Saya boleh buat konklusi lah secara tak langsung. Alright, so brief berkenaan dengan keadaan penyakit yang saya alami sekarang. Tahun lepas 2021 saya didiagnosiskan 2021. Actually 2020 sebenarnya, 2020 saya didiagnosiskan sakit di bahagian siku, tapi tak ada masalah daripada tulang, dan doktor menasihatkan untuk buat sedikit fisioterapi dan juga tuam. Tuam ni kita ambil kain yang direndam dengan air panas, so kita letakkan kat bahagian yang infected tu lah dalam beberapa minit. So actually kita dah buat dah waktu tu, dan doktor dah cakap mungkin paling optimum ambil masa dalam 3 bulan lah, 3 bulan lebih. So lepas 3 bulan tu makin okay, cumanya benda tu masih ada, rasanya macam ada tertinggal kat situ lah, kat bahagian siku tu. So waktu pun berlalu, saya pun mula membuatkan kerja-kerja yang daripada ringan kepada berat. So waktu tu masuklah bulan 6, seterusnya ke bulan 9. Waktu tu kontrak saya 6 bulan kan. Masa bulan 9 tu saya start buat kerja-kerja berat yang secara kerap. So waktu tu dia reoccur kat bahagian yang sama, cumanya dia kurang. Kalau dulu memang sakit, teramat sakit, sekarang dia kurang sikit lah. Level dia daripada 10 tu dia turun ke 7 ataupun 6 macam tu lah. Alright, and then saya still buat kerja dalam masa beberapa bulan tu sampai habis kontrak, walaupun mengalami kesakitan tu. And lepas bulan 11 tu, bulan 12 tu saya start rehat. And unfortunately ada satu event tu, saya tolong rakan saya untuk angkat tonggas. Waktu tu saya assume yang okay, tonggas ni beratnya sama lebih kurang tempat kerja sebelum ni kan. Dan komplikasi dia, kesannya masa tu kebetulan saya angkat sebelah tangan. Masa nak try test angkat berat tu, saya angkat sebelah tangan, and bila tak boleh tu saya angkat dua tangan. Rupa-rupanya mungkin daripada sana tu menyebabkan bahagian pergelangan tangan tu, bahagian jari tu, dia jadi istilahnya trigger finger. Kita ada macam ligament ataupun ada penyambungan dekat antara jari ke palm kita tu, kita punya tapak tangan tu, dan dia ada trigger finger, dia affected kat situ lah, menyebabkan kesakitan kat area tu, mostly dekat area jari hantu, jari tengah. Dan sampai saat ni dah makin okey lah. Cumanya, kita letak cumanya kat sini, berdasarkan hipotesis yang saya nyatakan awal tu, kalau saya bawa motor melebihi, contohnya one trip tu melebihi setengah jam, actually setengah jam tu dah kira lama lah. Kalau standardnya yang kita bahasakan dekat adalah lebih kurang 15 ke 20 minit. Kalau jauh lebih kurang setengah jam ke atas macam tu. So bila saya buat ataupun menaiki motor lebih daripada setengah jam, menunggang motor lebih dari setengah jam, saya akan mengalami simptom ni. First, pergelangan tangan saya tu akan sakit balik. Kemudian yang siku tu pun turut juga affected. Peliknya dia sebelah kanan sahaja. Okey. Cuma kebelakangan ni, beberapa kali trip saya buat dalam seminggu, tak adalah hari-hari kan, mungkin ada perkara penting ataupun ada job yang saya nak buat, ataupun
ada urusan-urusan tertentu yang kena travel jauh lebih dari setengah jam. Sebab saya tinggal dekat sekarang ni menetap kat Pajam, so nak ke bandar tu jauh, ke Pekan tu dah jauh, nak ke bandar tu lagi jauh. So memang akan ambil juga masa lebih dari setengah jam. Alright, to make it short, ada beberapa event yang dekat bahagian tangan kiri saya kat bahagian siku pun dah mulai terasa kadang-kadang bila kita travel setengah jam tu. Lepas tu dia okey balik lah. So ini adalah simptom yang sama waktu yang 2020 tu, masa awal-awal kejadian tu, akhir 2019 tu ataupun awal 2020 tu, simptom yang sama. Cumanya sebab sekarang saya tak adalah kerap kan setiap hari ke apa kan, seminggu dalam beberapa kali saja. So saya tak khawatir lah, cumanya saya nak beritahu simptom tu ada, benda tu ada. Dan simptom baru muncul, iaitu bila saya bawa lebih setengah jam tu, tangan kanan saya tu dekat bahagian pergelangan tangan tu, bila dah habis, macam kita dah berhenti kan, bila saya ketipkan jari, ketipkan tu macam jari kita ni lah, ketip kan, kita rasanya kebas macam ting ting macam tu lah. Saya nak cerita pun tak tahu lah, tapi yang pernah melalui tu faham lah, dia ting ting macam tu lah. Kita jari dengan jari tu rasa macam vibration macam tu lah. Dan ini tak pelik bagi saya, sebabnya masa awal saya consult doktor tu, masa tahun ni lah yang reoccur tu, saya consult fisioterapi, dia ada mention pasal ni. Dia tanya, awak ada rasa kebas macam tu tak? Masa tu saya cakap tak ada. Rupa-rupanya inilah yang dimaksudkan oleh doktor tu. Okay, dan baru-baru ni saya kebetulan lah, saya pergi kat news dekat feed YouTube saya, kat suggestion dia ada tunjuk tentang absorption. Sebagai contoh lah, antara tulang, ligamen dengan otot, yang mana lagi cepat sembuh. Okay, kita bagi rate daripada otot, tulang, kemudian ligamen. Kenapa dia macam tu? Okay, first sebab otot tu memang directly darah flow sama dia. Otot tu adalah bahagian daripada darah juga. So darah ni yang berfungsi untuk menghantar sel-sel, menghantar nutrien-nutrien untuk repair bahagian, contoh bahagian masa tu. Kemudian tulang, sama juga tulang. Tulang ni dia berdekatan, dia tak adalah sekali, dia berdekatan. So bila darah tu flow berdekatan dengan tulang tu, dan tulang tu sendiri adalah pembuat darah, macam tu lah kan, penghasil darah, yang menghasilkan darah. So dia macam memang ada laluan darah. So memang bila kita fracture tu, kita tak ada masalah untuk pulihkan tulang tu, dan tulang ni sentiasa orang panggil memperbaharui diri dia macam tu, dan setiap masa. Alright, so macam tu. So maksudnya kat sini, bila kita compare antara dua ni, maksudnya lebih banyak kontak dengan saluran darah tu lagi cepat, bahagian yang tu akan sembuh. Okay. Kemudian thirdly, ligamen ni antara tempat yang paling susah sekali untuk darah tu nak capai. Sebab tu kalau kita buat perbandingan, ligamen ni bahagian yang paling lambat sekali akan sembuh. Alright, so bila saya tengok balik video ni, saya tengok ada kaitan dengan fisioterapi, tuam. So memang saya rasa, saya punya assumption, memang bahagian tu adalah bahagian yang affected, dan dia bahagian ligamen lah yang kat bahagian siku tu kan, affected, dan dia sangat sensitif. Ataupun memang bahagian muscle sendiri, tetapi darah susah nak sampai kat kawasan tu. So bila kita apply tuam frequently, for example lah, saya tu tak frequently pun, macam beberapa kali seminggu je. So saya akan cuba lepas ni. So kalau kita buat, kemungkinan ini kita punya hypothesis baru lah, kalau kita buat tuam frequently kat bahagian-bahagian tu, so kemungkinan insyaAllah dia akan cepatlah proses penyembuhan kat bahagian tu, dia punya region punya repair. Okay, untuk merelate kan, okay, masa first saya punya recently tahun ni kan, dekat Negeri Sembilan, jumpa dengan doktor bahagian fisioterapi. Dia buat dua jenis treatment. Satu treatment yang bahagian pergelangan tangan tu, dia buat macam radio wave lah, macam tu. So dia macam hantar vibration ke bahagian dalam
palm tu, dalam tapak tangan tu, macam vibrate. Dia lebih kurang urut plus vibrate macam tu lah. Kita tak rasa sangat, mungkin dia dari segi micro nya dia ada efek lah. Secondly, sebelum saya buat yang tu, saya ada buat waxing tu. Tak pasti nama penuh dia apa, tapi waxing kita ambil ada paraffin wax, kita celurkan dalam 5-6 kali sampailah dia ada lapisan yang sangat tebal. Suhu dia bawa dalam 50-60 degree Celsius macam tu, tak terlalu panas lah. So saya rasa itu salah satu function juga supaya kepanasan tu meresap ke dalam bahagian tangan tu. Masa tu saya buat daripada bahagian siku ke bawah. So saya rasa itu juga function untuk memanaskan kawasan-kawasan tangan tu supaya darah boleh flow dekat banyak tempat yang dia tak boleh flow sebelum tu lah. Saya rasa daripada dua jenis ni kita boleh apply lah konsep yang tadi, konsep darah untuk repair dan sebagainya. So apa korang punya pandangan tentang cerita saya ni? Komen di bawah. Jangan lupa klik butang like, komen, subscribe, share dan sebagainya. Tekan butang notifikasi di sebelah kanan. Okay, bye bye. Jumpa lagi.